Ada yang dapat duduk dengar tazkirah. Ada yang balik busuk punya orang. Ya. Semayang tarawih dia sunat. Belajar adalah wajib. Itu kena tahu kaedah dia. Ya. Sebab itu kalau semayang sunat tarawih, belajar semayang sunat tarawih itu wajib. Semayang sunat tarawih itu sunat. Itu kena tahu. Itu tentang semayang sunat tarawih. Nak semayang sunat tarawih 8 rakaat boleh? Nak semayang 20 boleh? Tak nak semayang pun boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala datang semayang pada maghrib jemaah. Lepas itu semayang pula pada isyak jemaah. Semayang pula tarawih jemaah lagi. Semayang witir jemaah lagi. Duduk pula dalam masjid dengar tazkirah paling lama setengah jam. Ada yang dapat duduk dengar tazkirah. Ada yang balik busuk punya orang. Ya. Semayang tarawih dia sunat. Belajar adalah wajib. Itu kena tahu kaedah dia. Ya. Sebab itu kalau semayang sunat tarawih, belajar semayang sunat tarawih itu wajib. Semayang sunat tarawih itu sunat. Itu kena tahu. Itu tentang semayang sunat tarawih. Nak semayang sunat tarawih 8 rakaat boleh? Nak semayang 20 boleh? Tak nak semayang pun boleh? Yang haram ni kalau dia tentang hukum, itu yang haram. Tuan-tuan. Tapi kalau siapa tak pula semayang sunat tarawih, dia rugi ya. Sebab pada bulan Ramadan pahala dilipat kali ganda kan. Kita sedekah RM1, Allah gandakan 1000 ganda. 1000 ganda dia punya tentang ganjaran. Kita baca bismillah digandakan. Ya, kita buat kebaikan, suami buat kebaikan kepada isteri digandakan. Isteri buat kebaikan dengan suami digandakan. Ya, pahala digandakan pada bulan Ramadan. Ini bulan rahmat. Dalam hadis menyebutkan bila datangnya bulan Ramadan, penduduk syurga mereka bergembira. Dia gembira. Pokok-pokok dia bertasbih. Daun-daun dia bertasbih. Dia bernyanyi-nyanyi. Dia menyebut kalam-kalam Allah. Bidadari-bidadari Allah. Dia berhias-hias. Dia berhias-hias menunggu tunang-tunangnya itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorangnya umat Nabi Muhammad yang bernama Abang Naha. Naha nama aku ah. Malaikat berkata amin. Malaikat Jibril ni sayap sebelah 300. Kalau dia buka satu, bumi ni gelap. Malaikat Israfil sayap sebelahnya 600. Di antara malaikat yang paling banyak sayapnya adalah malaikat yang menjaga arash, malaikat yang memikul arash. 1200. Ini malaikat Allah. Itu adalah hadis menyebutkan apabila umat Nabi Muhammad menuntut ilmu, pergi semayang berjemaah, pergi menuntut ilmu, jalan fi sabilillah, malaikat-malaikat Allah membentangkan sayap, dia payungnya kita sampai habis majlis. Ini untuk orang menuntut ilmu. Tak nampak tuan-tuan. Kalau nampak mati tepi tu. Tak nampak. Sama sembahyang tarawih, tuan-tuan. Sembahyang tarawih ni pahalanya Allah tak tunjuk. Tunjuknya bila? Bila nak mati. Tunjuk lah. Sakaratul maut. Tunjuk lah. Bila bertarung roh nak keluar tunjuk. Ni pahala sembahyang tarawih, ni pahala baca Quran, ni pahala tolong orang, ni pahala menuntut ilmu, ni pahala khidmat dengan suami, ni pahala suami khidmat dengan isteri. Kemudian tunjuk masa nak mati. Baiklah, tazkirah pada malam ni tajuknya hamba. Orang sini bagi aku tajuk hamba. Ya. Hamba ni ada 4. Ni hamba. Ha mim ba. Satu pendapat mengatakan ba saja, satu pendapat mengatakan ba alif. Hamba. Ha adalah hayat, hidup. Ni hamba. Tu hamba ni dia adalah hamba Allah yang sebenar-benar hamba. Dia adalah sifat baharu. Dia adalah jisim. Dia adalah jirim. Dia selalu dan dia menyebut kalam Allah dan dia ingatkan Allah. Inilah hamba. Itu di padang mahsyar dia akan dipanggil ya abdi. Ya abdi, wahai hamba-Ku. Jadi kita semua hamba. Itu hamba ni ada 4 sifat. Pertama apa? Bodoh. Bodoh cakap Melayu. Cakap Jawanya goblok. Cakap Banjarnya bungul. Cakap Arabnya jahil. Cakap orang putihnya apa? Tuan-tuan pandai orang putih? Stupid. Aku tak pandai orang putih tuan-tuan. Ya. Kita betul kena tahu banyak bahasa.
Ya, kalau orang kata kita jahil, kita tak marah. Anta jahil lah, anta jahil. Ana memang jahil. Keturunan ana semua jahil. Kita tak marah. Anta ni bodoh. Oh, marah semua bodoh. Bodoh jahil sama Sama babi dengan khinzir pun sama. Tu baru hari tu sebelum PKP aku ceramah di satu tempat di sebelah utara. Bagi tahu dalam hadis apa kata Rasulullah, siapa yang meringankan semayang, siapa tentang semayang meringankan dan tak semayang, nanti dia mati dalam kubur Allah tukar jadi babi. Lepas aku ceramah, dia pegang aku tangan kat luar, pok pegang. Ustaz, kenapa Ustaz cakap orang tak semayang nanti mati jadi babi? Jangan sebut babi. Sebut apa? Khinzir. Aku kata babi khinzir sama abang. Bongok engkau ni. Marah dia balik, diam. Itu kena belajar banyak bahasa tuan-tuan. Dalam kitab tua, dia lagi tidak ada tapis-tapis kitab tua ni tuan-tuan. Itu kena banyak belajar tentang bahasa. Ya. Baik, tentang hamba. Hamba ni, hamba dunia lain. Hamba Allah lain. Hamba kepada bini lain. Hamba kepada harta lain. Hamba kepada tentang duit lain. Ni kita kena banyak muhasabah. Ni pada bulan Ramadan, kita ni hamba Allah ataupun hamba hawa nafsu. Pada bulan Ramadan, iblis laknatullah, dia diikat masuk ke dasar laut, dia diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pada bulan Ramadan, iblis ada cuti tahun pada bulan Ramadan. Dia keluar bila? Dia lepas bila? Bila imam semayang sunat hari raya, Allahu Akbar, dia lepas. Iblis. Ya, kalau pada bulan Ramadan, orang ni berpuasa tapi masih tak semayang. Orang ni berpuasa tapi mulut masih jahat. Kalau isteri suka maki suami, suami pula suka maki isteri, duduk berjiran, duduk bergaduh-gaduh, ya tangan ni pula suka type-type dekat media sosial, duduk maki ke orang, hina ke orang. Buka dalam satu hadis daripada Imam Bukhari, apa kata Rasulullah? Mereka segi zahirnya berpuasa, tapi segi batinnya mereka sudah membatalkan puasanya. Di sisi Allah puasanya batal. Tuan-tuan, betul dalam syurga Allah ada syurga pintunya yang bernama Ar-Rayyan. Pintu syurga ni dia menunggu-nunggu kedatangan umat Nabi Muhammad yang berpuasa Ramadan. Tetapi yang berpuasa Ramadan yang secara jasmani dan rohaninya berpuasa. Puasa tuan-tuan. Ya, ni kadang kita mulut berpuasa, berlapar dan dahaga, mata tak puasa. Siang-siang duk tengok James Bond. Padahal dah tua nak mati lah. Ya? Macam kita dah tua nak mati. Nyandor-nyandor dekat mati tu. Mati lah. Dah dekat mati tu. Yang duduk luar lagi cepat mati. Ya? Dekat mati lah. Ya? Macam aku dah 50 dah umur. Ya? Kalau ikut umur Rasulullah lagi berapa tahun sangat. Ya? Sebab Rasulullah beritahu dah. Umatku ni umur tak panjang. Umur tak panjang. Ni korban. Lagi tak panjang umur. Saya nak berangan nak beli bang kemis. Nak berangan nak beli tanah. Nak berangan ni kumpul amal soleh. Kumpul amal soleh. Nanti di padang mahsyar mereka tercengang-cengang. Ya Allah, kenapa bulan bin bulan banyak amal solehnya, banyak amal kebajikannya. Padahal aku dengan dia duduk satu taman. Aku dengan dia duduk satu surau sembahyang satu saf. Kenapa dia lebih banyak pahalanya? Apa kata Allah? Dia banyak kumpul amal soleh. Dia sembahyang pun ikut sunnah Rasulullah. Sembahyang pun pakai serban. Sembahyang pun bersugi. Kita semayang, pakai kopiah hanya malu tak pakai serban. Nanti tolak jadi imam, mati depan tu. Pakai serban lah tuan-tuan, tak boleh ikat, letak sini. Sebila lagi nak kumpul amal soleh, tuan-tuan. Kenapa hal-hal tentang akhirat kita malu nak beramal? Kenapa malu beramal? Tuan-tuan, kenapa hal-hal tentang keduniaan dan hal-hal tentang pakaian Yahudi, pakaian Nasara, kita tak malu nak beramal? Pakai tai kita tak malu, pakai serban kita malu. Apa kita nak jawab dengan Allah nanti? Apa kita nak jawab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Allah, balikkanlah kami ke dalam dunia. Kami nak beramal soleh, kami nak pakai serban, kami nak pakai kayu sugi, kami nak sembahyang jemaah, kami nak baca Quran. Kata malaikat Allah, kata Allah tak balik dah. Tak boleh balik dah. Itulah kubur, tuan-tuan. Ya. Mati. Mim alif ta ya, mati.
Aku latih anak aku umur 2 tahun lebih. Nama dia Habib Muttaqin. Setiap hari Jumaat aku bawa dia pergi kubur. Setiap hari Jumaat aku bawa dia pergi kubur. Kubur atuk dia. Almarhum Tuan Guru Ustaz Ghazali bin Haji Rasulullah. Setiap hari Jumaat, tuan-tuan. Dia duduk pergi kubur, dia duduk, tuan-tuan. Ya. Ajar anak dia daripada kecil pergi kubur. Ni tak ada, ajar anak kecil-kecil bawa pergi mall. Ya, ajar anak kecil-kecil main PUBG. Tuan-tuan, tengok malam ni. Mana ada budak muda? Semua budak tua, tengok. Mana kan taman ni Shah Alam tak ada orang muda macam orang perempuan. Tak ada ke pemudi-pemudi? Tak ada ke pemudi-pemudi? Tak ada, pemuda-pemuda. Ni kena atasi ya, tuan-tuan, kena atasi ya. Inilah hamba. Hamba ni dia menurut akan perintah. Ni hamba. Aku ni hamba kepada Allah. Aku kena menjalankan perintah pada bulan Ramadan. Ini adalah bulan tarbiyah. Ini tu. Inilah hamba. Hamba dengan Tuhan. Macam itulah tuan-tuan. Hamba dengan Tuhan. Dia menurut perintah. Allah kata solat, solat. Allah kata puasa, puasa. Allah kata jangan buat benda haram, jangan buat benda haram. Ya, ini hamba. Yang ni sifat hamba. Hamba ni pertama sifatnya bodoh. Tuan-tuan dia marah aku ke? Sabarlah. Memanglah duduk dalam surau masjid ni, kita duduk sekejap, kita macam duduk kursus haji seminggu saja. Ya, ni taman-taman syurga, tuan-tuan. Betul kat negeri akhirat dia lama. Kat negeri akhirat lama, tuan-tuan. Ya, ni dunia sekejap Dunia ni kita sakit sekejap Sekejap tuan-tuan. Sakit sekejap Sihat pun sekejap Tu batuk-batuk sekejap sekejap tuan-tuan. Dalam syurga tak ada batuk. Dalam syurga tak ada sakit. Dalam syurga mereka sihat, 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 sihat. Lawa, lawa, makin lawa, makin lawa, makin lawa. Ni dalam syurga Allah. Nak apa je, minta, datang. Ni dalam syurga Allah. Datanglah kuda yang merah, yang berkepak, yang bersayap. Dia datang buat tunggangan kita, terbang dalam syurga Allah. Fikirlah syurga Jannatul Ma'wah. Syurga Jannatul Ma'wah tu malaikat dia boleh terbang daripada dia terbang berapa ratus ribu tahun, tak jumpa mana penghujung. Ni malaikat dia boleh tentang dia syurga Jannatul Ma'wah. Syurga Jannatul Ma'wah untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syurga Jannatul Ma'wah. Tu syurga ni semua orang nak masuk. Orang datang surau sambil tarawih nak masuk, yang tak datang sambil sunat tarawih pun nak masuk. Orang perempuan yang taatkan suami pun nak masuk, yang lawan suami pun nak masuk. Tentang syurga Allah. Tuan-tuan, siapa tak nak masuk rugi ya tuan-tuan tentang syurga Allah. Ya, hebatnya tentang syurga Allah. Istana dekat dunia namun kita tak pernah masuk, macam mana tentang syurga Allah? Tuan-tuan. Sungai yang bernama Nurul Hayat, cahaya kehidupan. Mandi dalam sungai tu, sihat, tua jadi muda. Buta jadi celik. Badannya sempurna. Ini sungai yang bernama Nurul Hayat. Bidadari Allah menunggu depan pintu syurga Allah. Bidadari syurga Allah. Dia memanggil suaminya, wahai tuan, wahai tuan. Dia tunduk kepala. Kau hanya bini kat rumah ho. Baby, lambat balik. AJK suruh lambat balik. Ayangnya marah. Lambat balik. Ya, abang minta maaf. Besok abang tak buat lagi. Ni mesti abang tak duduk kebor kan. Yang bini penakut, busuknya orang. Ya, Nabi tak suruh takut bini, Nabi suruh jaga bini, tuan-tuan. Ya, Nabi suruh jaga bini. Kalau isteri tuan-tuan sedia kain di luar rumah, dia pakai t-shirt, nampak ni tangan ni sampai sini nampak pakai t-shirt, haram, dosa besar. Suami AJK surau, suami AJK masjid, biarkan aja, suami dapat dosa kering. Suami berjanggut panjang lah, tuan-tuan. Dekat dengan orang soleh, biar je. Tak berani nak tegur, tak berani nasihat, suami dapat dosa kering. Itu orang perempuan semuanya aurat. Kecuali muka dan tapak tangan. Tuan-tuan, semuanya aurat. Itu isteri suami ni kena tegas dengan suami. Suami ni kena tegas dengan isteri. Kena tegas, kena bagi tahu hukum dan hakam. Balik je ingatkan isteri, ayang, hari ni dah baca Quran belum? Hari ni zikir berapa ratus dapat? Hari ni selawat berapa dapat? Isteri buat tanya abang, baby dah baca Quran? Baby suruh je kau baca, baby tak payah. Ada setengah orang dia suruh je, tapi dia tak buat, tuan-tuan. Tuan-tuan buka kitab Bidayatul Hidayah daripada Imam Ghazali Hujatul Islam. Sesiapa menyuruh orang membuat baik, dia tidak membuat baik. Dia suruh orang sedekah tapi dia tak sedekah.
Dia orang suruh orang sembahyang malam, tapi dia tak sembahyang malam. Dia suruh orang ni jihad fisabilillah, dia tak jihad fisabilillah. Nanti di padang mahsyar, orang ni akan dipakaikan besi-besi api neraka Allah. Itu bahaya, ya. Lepas tu nak cakap, kita kena buat. Nak ajak orang buat baik, kita pun kena buat. Tu kaedahnya, tuan-tuan, ya. Baiklah, baru ha ni, ya. Boleh tahan ke pukul 12 nanti? Boleh? Tak ada pukul 12 tuan. Jangan risaulah, ya. Kalau pukul 12 bukan tuan-tuan, aku balik dah. Ya, sekejap lagi berhentilah, ya. Kalau lama pun bini aku dah WhatsApp ni. Bang, lama-lama bang, ya. Abangnya ceramah lama, diorang bagi duit minyak bukan banyak pun katanya. Baiklah tuan-tuan, tentang hamba, ya. Kita ni hamba. Hamba ni dia menurutkan perintah. Hamba ni adalah hayat, hidup. Hati ni hidup kepada Allah. Hidup kepada Allah. Banyak selawat, banyak berzikir, banyak tahmid, ya. Bangun tidur ya, sebut kepada Allah. Tengok bulan sebut kepada Allah, tengok bini sebut kepada Allah. Ya, keluar rumah baca bismillah, masuk rumah baca bismillah, balik rumah masuk balik tarawih, balik tidur tepi bini, ya. Alhamdulillah. Dah makan ubat kuat malam ni, tiba-tiba bini pula uzur, astaghfirullah. Tuan-tuan. Semua sebut kepada Allah, bila sebut kepada Allah jiwa tenang, tuan-tuan, jiwa tenang. Amalkan kepada Allah, tuan-tuan. Sama juga siapa ada penyakit, banyak penyakit, sebut kalau Allah, Allah angkat penyakit. Minta dengan Allah. Bulan Ramadan ni, daripada sahur sampai buka puasa, doa tak ada hijab. Minta. Minta. Ya Allah, aku ni ada penyakit kanser. Sembuhkanlah penyakitku. Pegang dekat dada, pegang kat mana tempat yang sakit. Baca ya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Macam mana kita baca, makan satu hari 3 kali, macam itulah buat pengubatan 3 kali. Allah angkat penyakit. Ya, ni tak ada. Minta dengan Allah sembahyang hajat. Anak tu nakal, minta sembahyang hajat sebulan sekali. Fikir ya tuan-tuan. Makan satu hari 3 kali. Berak satu hari 6 kali. Minta sembahyang hajat sebulan sekali. Macam mana nak makbul tuan-tuan? Ya, kita salah sendiri, kita sendiri yang salah. Macam isteri kita tak dengar cakap suami, suka melawan, tengking aja. Masa nak buka puasa doa, masa nak bangun sahur doa, tuan-tuan, ya Allah, bini aku ni garang dengan aku. Padahal dia ahli surah, ya Allah. Dia garang dengan aku, sikit-sikit nak marah, sikit nak marah, sikit nak marah. Allah, aku tolonglah ya Allah. Aku ni mudah terasa ni, ya Allah, tolonglah ya Allah. Aku dah habis romantik dah dengan dia, ya Allah. Ngadu dengan Allah. Ya, bini pun doa juga. Ya Allah, suami aku pun garang ya Allah. Lebih kurang macam aku ya Allah. Sama je ya Allah. Minta pada bulan Ramadan, tuan-tuan, minta. Ya, malam-malam minta, tuan-tuan. Ini tak ada bulan Ramadan, tak ada bulan Ramadan pun tengok TV 2-3 jam, bulan Ramadan pun tengok TV 2-3-4 jam sampai sahur. Sampai tengok TV, isyak rokok. Tak habis-habis rokok, mati sebut rokok. Hidup dengan rokok tak habis-habis, tuan-tuan, ya. Ingatlah ya, kalau boleh berhenti lah, tuan-tuan. Rokok ni busuk, tuan-tuan. Busuk macam melongkang, faham tuan-tuan. Aku benci betul kalau orang isap rokok bau badan busuk, nak cukup tampar orang ni. Busuk, tuan-tuan, ya. Tambah dalam solat, dia lepas isap rokok, Allahu akbar. Sembayang tepi orang isap rokok ni apa, mana bau longkang ni dalam. Ya. Dah nak sembayang, dia sebelum sembayang isap rokok lagi, ya. Nak sembayang ni bersih. Sebab kita nak bercakap-cakap dengan Allah. Memanglah asal hukum dia makruh, dia tak haram. Dia akan jatuh haram bila masuk benda haram. Ni kaedahnya. Dia berbeza babi lain. Tuan-tuan, babi ni haram mutlak. Ya, babi ni haram mutlak, tuan-tuan. Baru 15 minit. Lagi 15 minit aku berhenti, tuan-tuan. Ni baru ha ni, baru ha. Min. Tapi senang ngajar tuan-tuan ni. Ngajar ni semua profesor-profesor. Semua ni keturunan yang Masypa'i. Hebat-hebat. Relax je. Ada aku kisah masa.
Ngacan otak tu terkedik benar, ya. Kalau Imam Syafi'i lain. Imam Syafi'i ni ulama-ulama dulu ni hebat, tuan-tuan. Ya, sama juga tok-tok guru dulu hebat. Diorang ni tok-tok guru ni hebat-hebat, orang dulu hebat-hebat. Dia orang dulu ni kalau tok guru baca 2 kali dia dapat dah. Baca 2 kali dah masuk dah. Kita tok guru baca dah banyak kali macam mana pun tak masuk-masuk, tuan-tuan. Sebab apa? Salah satunya ada benda-benda subhat masuk dalam badan kita. Benda-benda subhat. Belum benda haram ni, tuan-tuan. Kalau Imam Syafi'i tu nak cerita Imam Syafi'i ni kalau Imam Malik ngajar Allahu Rabbi, kadang pernah satu pendapat mengatakan dia terlupa bawa pen, itu dia catat dengan dengan jari telunjuk dia. Ni Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni Allahu Rabbi tawaduk, satu hari khatam Quran 2 kali Imam Syafi'i. Haji Syafi'i. Ini Imam Syafi'i, tuan-tuan. Ya, dia wafat umur berapa tahun Imam Syafi'i? Apa Imam Syafi'i wafat umur berapa tahun? Okey, berapa tahun? Masuk depan. 53 tahun tak silap, sakit bawasir. Ya, ini Imam Syafi'i. Tuan-tuan, ya, Imam Syafi'i. Imam Malik 80 lebih, Imam Malik. Tuan-tuan, ya. Imam Malik pun hebat. Imam Malik dia suka menyambut tamu. Imam Malik ni kalau tetamu datang, dia sambut betul-betul Imam Malik. Bukan sambut bagi makan dia. Imam Malik ni kalau tamu datang, dia mandi tu. Dia mandi, dia pakai jubah, dia pakai serban. Ya, ni Imam Malik. Dia bakar gaharu dalam rumah bagi wangi. Ni Imam Malik. Sebab dia nak menyambut tetamu. Dia tahu kelebihan menyambut tetamu. Tuan-tuan, ya. Ini Imam Malik. Ya. Baiklah, mim ma'rifatullah. Kenal akan Allah. Ini kata hamba. Hamba ni dia kenal diri. Kalau nak kata ulama, kalau kamu nak kenal diri, kamu kena kenal Allah, kamu kena kenal diri. Kena kenal diri. Itu yang diri tu bodoh. Diri tu bodoh. Tu hamba ni ada 4 sifat. Bodoh, hina, fakir, miskin. Kita ni hina daripada air mani yang hina. Ya? Air mani ni bersih ke kotor air mani? Air mani bersih ke kotor? Jawablah air mani sendiri. Bila kena belajar apa air mani. Kadang umur dah 60 pun tak tahu buat tentang air mani. Buat tentang air mazi, air wadi, air kencing. Ya? Tuan-tuan. Bersih ke kotor air mani? Aku tanya jawablah. Allah, susah benar mengajar orang sini. Ya? Dan aku pernah dicop satu tempat dekat orang kata aku Ustaz Blue. Kenapa dia kata aku Ustaz Blue? Aku cerita bab air mani ya. Ya, dia bagi tahu dengan AJK, tolong bagi tahu ustaz ni jangan kadang mengajar jangan sebut air mani. Sebutlah cendol ke apa ke. Berlapiklah sikit. Aku kata bodoh betul yang kau ni. Dalam kita sebut air mani ya, tak sebut cendol tuan. Mana boleh kita ubahkan apa yang ulama bagi tahu, apa yang Rasulullah bagi tahu, tuan-tuan. Nanti kita keliru. Sebab itu nak mengajar hukum fikih ni, ulama ni, ustaz ni tak boleh malu. Kalau dia malu mengajar hukum fikih, orang sesat. Sesat. Ya. Itu kena tahu bab bulan Ramadan ni. Bab bulan Ramadan, bab tentang keluarnya, bab tentang lubang-lubang rongga, ngaji ya. Ya. Bab tentang beruduk, mana yang batal, mana tak batal, ngaji ya. Ya. Tapi tak nak mengaji, tak mau ambil pada bawah, ambil pada atas. Ngaji kita hikam. Lepas pencen tu orang ngaji kita hikam terus. Dia tak mengambil pada bawah, dia tak ambil atuh huruf tahu solat, dah tentang air tak ambil, tentang bersuci tak ambil, tentang beruduk tak ambil, tentang solat tak ambil. Dia tu ambil kita tinggi-tinggi. Bab tawaduk. Tu yang semayang tawaduk. Allah. Mayang ni kena berdiri lurus. Kena dengar faham baik-baik, tuan-tuan. Berdiri tegak ni rukun. Ni rukun. Berdiri tegak ni rukun. Macam tentera, macam askar, macam polis kawat tu. Berdiri tegak. Rukun. Kalau dia semayang macam ni, dia buat-buat macam ni, tawaduk nak tiru cara gurunya, batal solat. Itu adalah disebut, Sallu kama ru'aitumuni usalli. Semayanglah kamu macam mana kau lihat aku semayang, kata Rasulullah SAW. Itu yang sahabat kalau semayang borong hinggap tunggui. Sahabat semayang macam tunggul semayang. Kita semayang tarawih dia macam nak mati. Baru 8 rakaat tuan-tuan. Baru 8 rakaat. Macam mana kalau 20 rakaat? Dengan imam bendahari dengan nazir ya tuan-tuan. Imam tu pun sebab dah dipanggil. Kalau 20 rakaat pula 1 rakaat 1 juz. Tuan fikir ya. Mau goyang lutut tuan-tuan. Senang tuan-tuan, lutut nak baik. Siapa sakit lutut yang semayang atas kursi, pegang lutut tu, baca surah Al-Fil.
Pegang lutut baca surah Al-Fil, baca 7 kali, ketuk 7 kali, buang ke depan. Baik sekali lutut anda. Ya. Tengok semayang. Allahu Akbar. Ya, tengok orang dulu. Mana ada zaman-zaman 80-an, 90-an. Mana ada orang semayang atas kursi? Tak ada tuan. Tahun ni, tahun-tahun akhir-akhir zaman ni ramai semayang atas kursi. Ya, lutut dah teruk sangat, second hand sangat tuan. Ya. Yang pelik semayang atas kursi. Ya. Main badminton boleh. Pergi mall boleh selama. Bukan orang sini orang tempat lain. Ni orang tempat lain. Tak masalah kalau tak boleh, mayarlah atas kursi. Tetapi kena belajar sembahyang atas kursi. Sebab apa? Sebab dahi ni rukun. Tu orang dulu, dia tak sembahyang atas kursi. Dia sembahyang duduk di atas bumi. Sebab dia tahu dahi tu rukun. Pertama buka dalam kitab fiqh bab solat. Kalau kamu, sebab berdiri itu adalah rukun, kalau kamu nak turun, kamu tak boleh, kamu kena pegang, carilah dinding ataupun kamu ikat satu tali, kamu peganglah tali, kamu turunlah pelan-pelan. Ini bab solat. Ya. Tapi orang akhir zaman orang suka ambil mudah ya. Harus, tak apa harus. Ya. Baca talqin, tak payah, orang dah mati tak payah baca talqin, tak payah, bid'ah. Semain tarawih, namanya bid'ah dolalah. Kita buka sejarah pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Kita kenal Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni bukan Haji Umar Shah Alam. Sayyidina Umar ni ada satu hari di Madinah, seorang hamba Allah ni, dia memain-mainkan hukum Allah. Sayyidina Umar ambil tongkat mimbar, dia katok lagi, pong, belah ni. Kalau zaman sekarang ni ada Sayyidina Umar, siapa yang suka membid'ah kan, beramalan-amalan, kena katok lah dengan Sayyidina Umar lah. Main Sayyidina Umar. Kalau belajar jauh-jauh memang kena katok dengan tongkat. Main Sayyidina Umar. Dia garang Sayyidina Umar ni, garang. Fikirlah sembahyang tarik pakai pedang. Kalau sekarang tarik pakai pedang, semua dah sompik. Kaki-kaki aku pun sompik tuan. Main Sayyidina Umar, garang. Dia bengih, dia gelar singa padang pasir. Sayyidina Umar Al-Khattab tuan. Baiklah, tadi mim ma'rifatullah. Siapa nak mendapat ma'rifatullah, dekat dengan Allah, kenal Allah, kena banyak zikir yang imam bawa tadi lah. Tahlil la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ni zikir. Siapa suka sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nanti mati sebut la ilaha illallah. Nafi isbat. La ilaha illallah, nafi isbat. Nafi ya, tiada Tuhan. Isbat, Allah saja Tuhan. Itu kita ni hamba Allah, bukan hamba dunia. Bila hamba dunia, itu adalah hadis sebut ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu tipu daya. Tuan tengok sendiri, kalau Masjid Surah, kalau yang datang tu manusia yang ada pangkat, Masjid Surah penuh orang datang. Ini yang dikatakan manusia yang bertuhankan manusia. Mereka bukan bertuhankan Allah. Allah panggil, muadzin melakukan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datanglah sembahyang sunat tarawih. Banyak ni ya. Takkan orang taman ni banyak ni ya? Dah banyak meninggal. Takkan banyak ni ya tuan? Kerajaan dah bagi dah berapa ramai datang sembahyang tarawih. Tapi kenapa tak datang? Diorang ramai kat mana? Tu kedai mamak depan tu. Main PUBG kan? Kadang yang dah berkahwin, main game kat kedai. Kadang sembang kat kedai. Sembang hebat, juta-juta ya, sembang ribu-ribu Tapi Allah, apa pula dia? Adalah manusia akhir zaman. Ya. Ingatlah, hati-hati ya tuan-tuan. Itu nanti di padang mahsyar, dia nafsi-nafsi. Engkau, aku. Aku nak minta tolong dengan dia, tak boleh. Megat nak minta tolong aku, tak boleh. Zakir nak tolong aku, tak boleh. Masing-masing sendiri-sendiri. Jumpa Nabi Adam pun, Nabi Adam kata, tak boleh. Aku pun susah ni, kata Nabi Adam. Tak boleh. Kata Nabi Adam, kau jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata, tak boleh. Nafsi. Yang boleh tolong kita apa? Amal soleh. Amal soleh? Banyak amal soleh. Banyak amal soleh.
Kita nak baca Quran tak kuat. Tuan-tuan, baca Quran tak kuat. Amallah dengan sunnah. Tadi sembahyang sunat tarawih, berapa rakaat? 8 rakaat. 1 rakaat, siapa pakai serban, Allah gandakan 70 rakaat. Kalau bulan Ramadan, 1 rakaat digandakan 1000 rakaat. Kalau 70 kali 1000, tuan-tuan fikir lah. Ni orang pakai serban. Kalau orang pakai songkok fikir lah. Macam mana nak kejar lambat? Dia mereka tercengang-cengang di padang mahsyar. Tuan-tuan. Aku dah beritahu ni, tuan-tuan nak buat-buat, tak nak buat sudah. Tuan-tuan. Sama lah beramal dengan sunnah. Tuan-tuan, beramal dengan sunnah. Sikit lagi nak berhenti. Lagi 5 minit. Jangan tengok aku tak puas hati. Nak berhenti. Tengok aku macam nak makan. Aku kalau ceramah, aku tak takut orang. Pasal apa? Kat madrasah kami jaga orang gila. Tuan-tuan. Fikir jaga orang gila. Orang gila ni, dia lesen besar. Tuan-tuan. Gigi bercabang-cabang. Kuning-kuning gigi. Kat sini ada seekor. Tuan-tuan. Sini ada petai. Orang gila. Tuan-tuan. Orang tak selamat. Gigi dia kami gosok. Dia kami mandi kan. Dengan orang gila aku tak takut. Tengah tuan-tuan lagi aku tak takut. Tuan-tuan. Orang gila. Badan belum besar. Orang gila. Yang madrasah kami 8 orang. Tuan-tuan. Kita orangnya bodyguard. Orang gila lah. Sekolah kami tak ada security. Security kami orang tak siman lah. Sekolah kami. Bila tentang ma'rifatullah. Mim. Ha mim. Hamba lah. Mim adalah ma'rifatullah. Siapa nak kenal Allah, nak dekat dengan Allah, banyak zikir. Nak berlagu, buat berlagu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Mentara bini siap dengan sahur, zikir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bang, siap dah. Berhenti ya. Tahu. Bini juga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Panggil suami masuk bilik. Suami ni senang. Orang perempuan nak suruh suami masuk bilik senang Panggil lembut ya. Ma, masuklah. Ayang seorang lah, bang. Kejap masuk. Kalau tak menangis cuba buat kejap. Sebab orang lelaki ni dia tak boleh panggil yang manja-manja, tak boleh. So, orang lelaki ni dia kalah orang perempuan. Itu buka tempat tentang lelaki ni, iaitu lelaki yang berumur 40 ke atas, dia memerlukan perhatian kasih sayang seorang perempuan, seorang wanita. Kenapa tuan-tuan nak kahwin lagi? Ni nak kahwin lagi kan? Kahwin lagi kan? Dah takut bini kat sebelah, takut. Semua nak kahwin lagi ni. Sebab apa nak kahwin lagi? Sebab nak merasai pada pernikahan pada malam pengantin baru. Sebab apa? Malam pengantin baru kita dilayan macam raja. Panggil suami pakai kaki je, loceng. Ting 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 ting. Suami nak masuk bilik bagi salam lembut. Assalamualaikum. Belum masuk bilik, spray dulu. Jengkit tu masuk bilik, jengkit. Sekarang, main redah kan. Dalam bilik sokok. Serabek. Mandi, masa baru nikah, mandi. Allah, mandi tu bini gosok belakang. Seluruhnya calok pada baby. Sekarang tak mandi lah. Ada mandi ke bini? Ada. Tengok muka memang tak ada. Kata tuan-tuan aku pun tak ada. Kadang kita nak mandi dengan bini, janganlah bang, ngada dah tua, ngada orang ni. Sunnah mandi sama ni sunnah. Tak boleh pakai serban mandi sama. Makan sama. Makan suap-suap. Nanti balik makan suap. Sahur suap-suap. Sekali suap tu Allahu Rabbi diampunkan dosa. Diberikan satu rahmat. Sekali suap. Kalau bulan Ramadan, dia lipat kali ganda. Buat lah. Buat. Dulu masa baru nikah boleh makan satu pinggan sama kongsi kan.
Sikit lah. Makan satu pinggan kongsi. Pinggan pun tak banyak kat atas singki tu. Sekarang tak ada. Makan seorang-seorang, makan masing-masing. Tuan-tuan. Ya? Inilah sunnah dah tak buat dah. Tuan-tuan. Baiklah, min ma'rifatullah. Ba, birrun, ketinggian. Nak mundi lah. Ya, ketinggian. Siapa yang sebenar-benar hamba, derajatnya tinggi di sisi Allah. Ada satu zikir, siapa zikir ni, ya? Dia adalah zikir tasbih ni, tasbih Ibrahim Adham. Siapa beramal tasbih Ibrahim Adham ni, di sisi Allah derajatnya cukup tinggi. Di bumi, penduduk bumi gerun dengan dia. Penduduk arash mendoakan dia. Subhanallahil aliyyid dayyan, subhanallahil syadidil arkan, subhanallahil hannanil mannan, subhanallahil musabbahu fi kulli makan, subhanama yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar. Ni zikir tasbih Ibrahim Adham. Ibrahim Adham, tuan-tuan. Ya, seorang wali Allah. Dulu dia sultan, dulu dia raja, dia banyak kerajaan, dia ada istana. Bila dia uzlah pada jalan fisabilillah, dia menjadi ulama sufi. Ulama sufi. Satu pendapat mengatakan satu langkah sembahyang sunat mutlak 2 rakaat. Allah. Satu langkah. Ulama cakap apa? Kalau kamu malas nak beribadah, kalau kamu malas nak baca Quran, kalau kamu malas nak berzikir, itu tandanya kamu banyak dosa. Ni macam tuan-tuan ni, aku cop tuan-tuan ni wali Allah. Kenapa aku kata tuan-tuan wali Allah? Buat tuan-tuan tahan dengan dosa maksiat. Ni Syah Alam ni banyak dosa maksiat. Keluar rumah nampak paha amoy. Keluar surau, lepas subuh keluar nampak amoy jogging ya. Tengok sekali tak dosa. 2 kali tengok tak dosa lagi. Tapi tengok lama-lama dosa. Jadi tambah pula Facebook ni dalam telefon. Dalam telefon banyak benda haram dalam telefon. Kadang-kadang keluar orang perempuan tunjuk baju dalam, tunjuk buah dada. Dalam handphone, tuan-tuan, dalam Facebook, dalam media sosial. Ya? Nampak macam mana dah akhir zaman? Benar kata Umar Al-Khattab, benar kata Sayyidina Abu Bakar, benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila dunia akhir zaman, dosa maksiat bermaharaja lela. Tengok ni tak lama hari tu orang viral, ya, duit judi boleh buat hari raya. Duit judi boleh beli kereta. Ya, bujurlah kita ni, negara kita ni kuat Islam, tuan-tuan. Kuat dengan sunnah, kuat dengan syariat. Kalau tak kuat habis lah. Lepas tu bila banyak dosa maksiat, bila bermaharaja lela dosa maksiat, akan datanglah balak dan wabak. Akan turunlah balak dan wabak. Salah satunya COVID ni pun adalah salah satunya bila ramai manusia banyak buat dosa. Salah satunya ramai orang tak semayang. Ramai tak semayang. InsyaAllah kalau umat Islam mereka bertaubat kepada Allah, Allah angkat penyakit. Allah angkat penyakit. Allah angkat penyakit. Bila rasa cukup sampai kat sini. Tu dah patut-patut dah bagi isyarat suruh berhenti. Ya. Nak berhenti dah ni. Ya. Oh, alif. Haji suruh sambung alif. Sikit ya Haji suruh sambung. Alif adalah Allah. Inilah hamba. Hamba ni macam mana? Balik kepada Allah. Macam mana? Balik kepada Allah. Sama rumah tangga nak berkat, balik kepada Allah. Tuan-tuan. Semua balik kepada Allah. Semua balik kepada Allah. Ya. Siapa dia hidupnya, tuan-tuan, jasmaninya, rohaninya, luarannya, dalamannya kepada Allah, hidupnya berkat. Itu ya tuan-tuan. Sama kat puasa. Puasa kerana Allah. Jangan puasa kerana nak kurus. Kebanyakan orang perempuan kadang puasa kerana nak kurus. Ya? Salah tu, tak betul niatnya. Sebab itu setiap pengorbanan, setiap nak buat akikah dan korban, jangan mereka buat kerana bukan kerana Allah. Hendaklah dibuat kerana Allah. Kena tahu, tambah semayang. Ya? Datang sembahyang tarawih kerana apa? Aku AJK surau, aku kena datang lah. Tak datang kan orang kata apa pula. Tengoklah niat dia macam mana. Ya? Tengok niat dia macam mana. Innamal a'malu binniyat. Sebab itu dekat sini tak siapa yang tahu. Yang tahu Allah ya. Itu Rasulullah beritahu apa? Kalau kamu pernah buat jahat, kamu jangan cerita ke orang. Kalau kamu ni ada buat baik pun, jangan cerita ke orang.
Kalau kamu ni ada buat jahat, sejahat-jahat mana pun, kalau kamu dah jadi baik, jangan cerita ke orang juga. Rasulullah tak bagi. Kenapa? Aib. Faham aib? Ya, aib. Walaupun dia penceramah sekalipun, tak boleh cerita ke orang. Aib. Aib kita biarlah Allah saja yang tahu. Dengan bini pun tak boleh cerita, tak boleh. Contohlah, depan ni aku tutup. Ya, contohlah. Dulu sebelum kita baik, kita jahat. Semua kita makan, biawak pun makan. Ya, biawak pun makan, kedai-kedai orang bukan Islam makan semua memang jahat lah, memang jahat. Ya, memang jahat. Rumah orang skodeng. Ya. Rumah Pak Imam dibaling je batu, jahat lah, memang jahat. Abang kawasan, jahat. Bila dia dah nak nikah, dia cerita tentang kejahatan ni dengan bakal isterinya. Ayang, abang ni macam ni orangnya dulu. Ayang nak terima ke abang ni? Boleh ke nak terima? Jangan cakap. Nabi tak bagi, ulama tak bagi. Kenapa? Itu aib kamu. Kenapa? Nanti bila berlakunya cerai-berai, bila berlakunya salah faham, akan dibukakan aib kamu kepada orang lain. Ni tasawuf, tuan-tuan. Ya? Hati-hatilah. Kita ada buat salah, simpan dan diam. Minta ampun dengan Allah. Yang boleh cerita dengan siapa? Dengan mufti, dengan pemerintah yang adil. Untuk apa? Untuk kita minta dengan dia, cara dengan dia, macam mana kita nak bertaubat, nak jadi orang baik. Termasuklah ulama, tuan-tuan. Ya? Bila rasa cukup sampai ke sini. Jadi sebelum tutup, tuan-tuan pada bulan Ramadan, makanlah madu lebah asli yang selalu viral dekat Facebook tu, madu lebah 7. Madu lebah ni, dalam hadis sebut, apa kata Rasulullah, dia adalah ubat. Rumah sahabat semua ada madu lebah. Rumah sahabat ni semua ada madu lebah, semua ada buah kurma. Tuan-tuan tengok pada bulan Ramadan, tuan-tuan makan buah kurma. Kenapa lepas bulan Ramadan tuan-tuan tak makan buah kurma? Buah kurma ni, tengok pada bulan Ramadan, orang kurang penyakit. Sebab bulan Ramadan kita makan banyak ikut sunnah. Aku tuan-tuan pada bulan Ramadan, kalau aku sahur, makan kurma dengan madu. Tuan-tuan, ya? Ada kalau boleh ambil seorang satu. Ni asli, tuan-tuan. Boleh ambil seorang satu. Tapi dah ambil bayar, tu je. Ya. Bayar kerja orang. Ya. Kami nak cari dana sekolah. Aku bukan tuan-tuan bagi duit minyak tu, itu habis tengah jalan je. Tuan-tuan. Sini bagi berapa? 500. Ya. 300 ni 500. Ya. Bagi duit riba tuan-tuan. Ya. Yang tuan-tuan beli-beli ni untuk sekolah. Tambah pula Ramadan untuk buka puasanya, morenya, sahurnya, satu hari kat 1,000. Tuan-tuan. Ya. Kalau tuan-tuan infak dana untuk sekolah kami, budak-budak ni malam-malam sembahyang tahajud baca Quran, dihadiahkan kepada para dermawan. Untung-untung kat rumah rehat je, ya. Dapat pahala baca Quran, dapat pahala sembahyang malam. Ni kelebihan infak pada jalan Allah. Sama juga ni, kalau sedikit jam siapa dah habis, ubat mata siapa dah habis, ya habatus sauda, siapa dah habis boleh ambil dekat luar. Tuan-tuan tambah dah berumur ni mudah kena penyakit, nak menghindar daripada penyakit, makan habatus sauda. Ya, ni kasri kijang. Kalau tuan-tuan salam-salam orang, kasri kijang sapu lah. Sapu kalau rasa takut mati kan, takut mati. Sapu ni dia menghilangkan virus. Ni kelebihan kasri kijang. Sebab dalam hadis sebut kasri kijang adalah ubat. Dia menghindar daripada sihir, santau. Siapa menghidu, otak cerdik. Siapa menghidu, menenangkan jiwa. Kelebihan kasri kijang. Ya, ambil kat luar orang satu. Ambil. Acik kak ambil. Tapi dah ambil bayar, tu je. Ya. Sebab kami nak cari dana sekolah. Ya, sekolah kami ni tak ada sistem bayar. Tak ada sistem bayar. Anak bagi kat 200 orang tak ada sistem bayar. Tuan-tuan, ya. Tapi alhamdulillah walaupun tak ada bayar, dia orang makan. Tiap hari makan. Tiap hari makan. Lembu tiap minggu sampai. Sebab dia orang pukul 4 pagi dah sembahyang tahajud dah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pukul 4 pagi. Umur 8 tahun, umur 9 tahun sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud macam ni tuan. Umur 8 tahun fikir Bukan umur 80 tahun. 8 tahun. Kadang sembahyang tahajud kepada sandar kepada kawan sebelah. Tolak tumbang. Ya. Tiap malam. Kalau wirid subuh, lepas subuh wirid habis 7.30. Okey. Kita wirid astagfirullah. Balik ah. Orang tak ada. Subuh daripada pukul 6 sampai orang tak ada pukul 6, pukul 4. 4 turun 7.30. Kalau maghrib, wirid maghrib daripada maghrib pukul 7 masuk maghrib sampai pukul 9.30 baru balik.
Tuan-tuan, inilah amalan-amalan budak-budak pondok, tuan-tuan, ya. Bila kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.